Negara Malaysia kaya dengan pelbagai spesies ikan tempatan, baik dari yang sekecil lidi hingga yang bersaiz mega. Walaupun ada hampir 600 spesies ikan air tawar yang asli di Malaysia, namun masih ramai rakyat Malaysia yang tak tahu tentang ikan di negara sendiri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Cik Siti Sepat. Di video ini, Siti ingin kongsikan tentang salah satu ikan tempatan, iaitu ikan tengalan, keringkik dan repang. Video ini dibawakan khas oleh Jejak Air Tawar. Mungkin bagi masyarakat awam, nama ikan tengalan, keringkik dan repang kedengaran asing bagi mereka, kerana ketiga-tiga ikan ini bukanlah ikan yang boleh ditemui di seluruh Malaysia. Ia lebih dikenali dalam kalangan nelayan atau pemancing dan ada dijual sebagai sumber makanan, tapi hanya di negeri atau daerah tertentu saja. Namun sekarang ia juga mula menjadi popular di kalangan peminat ikan hiasan tempatan. Tapi kadangkala ada yang menyangkakan ketiga-tiga ikan ini adalah tergolong sebagai ikan lampang. Sebenarnya, ia tak tergolong sebagai ikan lampang, tapi ikan tengalan, keringkik dan repang adalah dalam golongan yang sama. Jom kita lihat klasifikasi ketiga-tiga ikan ini kenapa ia tidak tergolong sebagai lampang. Ikan tengalan, keringkik dan repang berada di dalam keluarga Cyprinidae dan ada banyak jenis di dalam keluarga ini. Salah satu jenis adalah Puntioplitus. Ada 4 spesies di bawah jenis ini dan di Malaysia ada 3 spesies yang asli. Yang pertama ialah Puntioplitus bulu, kita kenali sebagai tengalan. Yang kedua ialah Puntioplitus proctozistron, kita kenalinya sebagai keringkik. Yang ketiga ialah Puntioplitus wandersea, ia dipanggil sebagai repang. Kenapa ia tak tergolong sebagai ikan lampang? Kerana ikan lampang berada di bawah jenis lain iaitu Barbonymus. Ketiga-tiga beradik ini berkongsi satu ciri khas yang mudah dikenali, iaitu ia memiliki sirip dorsal yang panjang dan tinggi. Tapi apakah perbezaan ketiga-tiga spesies ini? Jom kita kenali satu persatu. Ikan tengalan adalah spesies Puntioplitus yang paling meluas taburannya di Asia Tenggara, termasuklah Malaysia. Di Malaysia, yang diketahui setakat ini ia wujud di kebanyakan negeri di Semenanjung, terutamanya di Perak, Pahang, Selangor, Johor, Kelantan dan ia juga wujud di Sabah dan Sarawak. Tengalan mudah dikenali melalui ciri-ciri khasnya, iaitu ia memiliki beberapa jalur menegak berwarna hitam dan tak sekata di badannya. Kebiasaannya, badannya berwarna perak dan ekornya gelap sedikit. Tulang sirip duburnya rata dan tidak bergigi. Namun kadangkala ada juga yang tidak berapa kelihatan jalurnya, dan ada juga yang warna badannya agak kemerahan sedikit, serta sirip dan ekornya berwarna oranye pudar. Perbezaan warna ini hanyalah pengaruh keadaan habitat dan juga air. Namun ciri-ciri khasnya iaitu jalur menegak itu masih boleh dilihat walaupun ianya pudar. Tengalan boleh membesar sehingga sekitar 18 inci. Ikan keringkik pula, yang Siti tahu setakat ini ia wujud di negeri Pahang. Ia memiliki fizikal yang sama seperti mana ikan tengalan, dan dari segi warna juga ia kelihatan agak mirip. Tapi perbezaan ketaranya ialah, keringkik tidak memiliki jalur-jalur menegak di badannya seperti mana ikan tengalan. Tulang sirip duburnya pula bergigi, berbeza dengan ikan tengalan yang memiliki tulang sirip dubur yang rata. Ikan keringkik boleh membesar seperti ikan tengalan juga, iaitu sehingga sekitar 18 inci. Ikan repang, di Malaysia, ikan repang hanya wujud di Sabah dan Sarawak. Dari segi penampilan, ia kelihatan agak sama seperti ikan keringkik di Pahang. Tapi yang membezakan ikan repang dan keringkik ialah pada tulang sirip duburnya. Tulang sirip dubur ikan repang tidak bergigi, sama seperti tulang sirip dubur ikan tengalan, tapi penampilannya mirip dengan ikan keringkik kerana tidak memiliki jalur-jalur menegak di badannya. Berbeza dengan ikan tengalan atau keringkik, ikan repang boleh membesar sehingga sekitar 20 inci. Ketiga-tiga spesies ini biasanya mendiami sungai-sungai utama yang besar dan berarus.
Diet ketiga-tiga spesies adalah omnivore, walau bagaimanapun ia lebih cenderung untuk memakan makanan yang berasaskan tumbuhan, lumut dan alga. Kebiasaannya pemancing yang mencari ikan tengalan, keringkek atau repang, mereka menggunakan teknik bottom untuk memancing ketiga-tiga spesies ini. Umpan yang biasa digunakan ialah cacing, cengkerik, buah sawit dan dedak. Di dalam dunia ikan hiasan, di antara tiga spesies ini ikan tengalan semakin mendapat tempat ketika ini sebagai antara pilihan ikan hiasan tempatan yang bersaiz besar. Manakala ikan keringkek dengan ikan repang masih kurang dijadikan sebagai ikan hiasan kerana populasinya yang terhad berbanding tengalan. Ada juga beberapa pihak mula menternak ikan tengalan dan jual di dalam pasaran ikan hiasan, dan ada juga yang dijual itu adalah ikan liar dari sungai. Tapi harus diingatkan, ada juga spesies asing dijual dalam pasaran, iaitu Puntiopletus falcifer atau dikenali sebagai keringkek Siam. Seperti mana namanya, ia berasal dari sekitar Indochina, antaranya ialah negara Thailand. Ikan ini mirip dengan keringkek kita, cuma beza yang mudah dilihat ialah pada sirip dan ekornya. Sirip dan ekornya berwarna oranye pekat. Sirip dorsalnya pula lebih tinggi dari sirip dorsal keringkek tempatan. Jika ada yang membela keringkek Siam ini, harap anda tak melepaskan ke perairan negara kita tahu. Jika korang ingin membela antara salah satu spesies Puntiopletus tempatan seperti tengalan, saiz tank yang bersesuaian ialah 3 atau 4 kaki. Korang perlu sediakan pam yang sesuai untuk dapatkan sumber oksigen yang cukup di dalam air. Selain itu, sistem penapisan juga penting kerana spesies ini memerlukan sumber air yang bersih. Ia boleh dibela di dalam tank yang kosong, tapi jika diletakkan dekorasi yang berkonsepkan hardscape seperti meletakkan pasir dan beberapa batu yang bersaiz besar, ia akan kelihatan lebih menarik. Dari segi pemakanan, ia boleh diajar makan felek. Suhu optimum ialah 20 darjah Celsius hingga 28 darjah Celsius. Kadar pH yang bersesuaian ialah antara 6.0 hingga 8.0. Okey, itu saja yang Siti dapat kongsikan tentang ketiga-tiga spesies Puntiopletus yang ada di Malaysia. Semoga apa yang Siti kongsikan bermanfaat kepada semua. Siti berharap semakin ramai orang memilih untuk menternak ikan-ikan ini dan juga ikan tempatan yang lain, kerana ikan tempatan kita jauh lebih lazat, lebih menarik dan lebih selamat untuk kelestarian ekosistem. Siti juga berharap populasi ketiga-tiganya kekal terpelihara di negara kita. Sekian dari Cik Siti Sepat. Assalamualaikum dan salam sejahtera.